KPM. Mana? Hai Sean, awal hari ni Hai cikgu. datang kelas. Itulah cikgu, saya ada satu masalah cikgu berkaitan dengan penyakit gangguan jen. Oh, penyakit gangguan jen. Okey. So tak apa Sean, hari ni kelas hari ni cikgu akan ajar Sean macam mana nak menyelesaikan masalah Sean. Oh, okey, boleh cikgu. Boleh Boleh. Jom kita masuk kelas cikgu. Okey, jom cikgu. Alright, jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains bersama dengan Cikgu Roslan. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik Sean. Okey, terbaiklah Cikgu. Dan kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Bel. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, baik Cikgu. Dan balik semula kepada Cikgu Roslan Cikgu. Yes, Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apa sebenarnya kita akan belajar ataupun fokus kita pada hari ini? Okey, fokus kita hari ini adalah berkenaan dengan penyakit gangguan jen. Ya. Okey. So sebelum kita tahu apa itu sebenarnya penyakit gangguan jen, Ya. so kita tengok dulu sebenarnya apa kaitan di antara penyakit gangguan jen ini dengan DNA. Okey. Sean tahu apa itu DNA? DNA itu ada pada badan kita tapi Ada pada badan kita ya. nama panjang dia tak pastilah Cikgu. Nama panjang dia. Okey. So kita tengok kat sini. Kita Ya. tengok sama-sama. Okey, DNA ataupun nama panjangnya adalah acid deoxyribonucleic. Okey. Okey, dalam bahasa Inggeris deoxyribonucleic acid. Okey. Okey, terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Baik. Okey, dan kita ada setiap nukleotida itu terdiri daripada 3 komponen yang utama, iaitu gula deoksiribosa, base bernitrogen, Ya. dan kumpulan fosfat. Okey. Okey, dan untuk DNA ini juga terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Kalau Sean boleh tengok pada di hadapan kita ni ada ini. contohnya, betul. Alright, so dia berpintal antiselari antara satu sama lain untuk membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Tengok dia berpintal Ya. pada struktur tadi. Okey, dan dia mempunyai dua ikatan macam ini yang macam dua rantaian dua rantaian yang kita kenali sebagai helix ganda 2. Okey, tapi apa kaitan DNA dengan penyakit gangguan jen? Okey, bagus soalan tu Sean. Ya. Sebenarnya kaitan dia sangat-sangat berkait. Iaitu di mana dia melibatkan satu jenis keadaan kita panggil dia mutasi. Mutasi. Mutasi apabila berlakunya mutasi ini, kita tengok dia melibatkan perubahan yang spontan dan rawak berlaku kepada jen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik terubah suai tersebut. Okey. So maksudnya semua DNA tadi datang daripada ibu ataupun bapa, Ya. akan diturunkan kepada anak, dan apabila berlaku perubahan yang spontan tadi yang menyebabkan ada satu pengubahsuaian genetik. Ya. Itu yang kita panggil dia sebagai mutasi. Okey, kita ada 2 jenis mutasi Sean. Ya. Okey, murid-murid di rumah pun tahu bahawa mutasi dibahagikan kepada 2, iaitu mutasi kromosom dan juga mutasi genetik, atau kita panggil dia sebagai mutasi gen. Ya. Okey, apa kaitannya nanti mutasi gen ini? Mutasi gen itu disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku kepada sesuatu gen. Okey. Kalau Syam boleh tengok pada struktur DNA ini, Ya. Syam boleh nampak ada satu-satu, murid-murid di rumah pun boleh nampak ada satu bentuk yang ada berbeza. Mungkin dari segi warna di sini kita nampak. Okey. Okey, yang ini yang berubah apabila bercantum datangnya daripada ibu dan bapa.
Ibu bapa tadi dia membekalkan gen kepada anak tadi dan berlaku perubahan tadi yang menyebabkan perubahan secara rawak, berlakulah penyakit gangguan gen. Okey, mutasi gen juga boleh menyebabkan perubahan ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Okey, kalau kita tengok penyakit gangguan gen ini, kita tengok dia dari segi bagaimana bahagian yang kecil-kecil. Syam boleh nampak yang warna biru, warna kuning, warna merah. Bagaimana dia tersusun? Ini kita panggil dia sebagai satu allele yang membawa trait penyakit. Kalau ada berlakunya penyakit, maksudnya susunan dia tadi ada masalah. So maksudnya dia tidak tersusun dengan betul. Okey, apabila tidak tersusun dengan betul, maka akan berlakunya mutasi tadi. Ini berlaku bukan dikatakan sebagai satu kebiasaan. Biasanya susunan itu sentiasa tepat. Bila berlakunya secara rawak dan spontan tidak tepat, akan berlaku penyakit gangguan gen tadi. Okey, kalau kita tengok juga pewarisan sejenis gangguan gen ini, apabila seorang lelaki merupakan pengidap gangguan gen, dia berkahwin dengan seorang perempuan pembawa penyakit gangguan gen, apa yang akan berlaku? Syam rasa? Kalau agaknya yang tak ada dengan yang ada, so maka dia akan bawa dua genetik yang mempunyai gangguan tadi. Salah seorang membawa gangguan tadi yang menyebabkan anak yang dilahirkan akan mengalami penyakit gangguan gen. So maksud Sean jangan risaulah. Sebabnya memang bukan daripada Sean sendiri, mungkin ada datang daripada keturunan-keturunan yang dah lepas. Macam tu. Okey, sekarang saya dah faham dah apa betul. Kaitan DNA dengan penyakit gangguan gen. Okey. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah Cikgu Roslan, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan ya Sean. Okey, sebelum ni kita dah tahu berkenaan bagaimana penyakit gangguan gen itu datang daripada keturunan kita yang sebelumnya. Alright. So kita nak tengok bagaimanakah kaedah yang kita lakukan untuk mengesan lebih awal penyakit gangguan gen ini. Okey, so kita tengok yang pertama, kita ada dua kaedah yang utama. Salah satunya adalah kaedah kita kenali sebagai amniocentesis. Okey, amniocentesis Yang kedua, kita ada kaedah kariotip. Okey, apa agaknya kaedah kedua-dua ni? So kita tengok satu persatu Sean. Okey, yang pertama kita tengok kaedah amniocentesis ni adalah digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Boleh ya? Okey, kita boleh kesan sebenarnya Sean, penyakit gangguan gen ini berlaku apabila seawal daripada minggu ke-15 hingga ke minggu 20. Okey, sebab kita tahu bahawa penyakit gangguan gen ini dia bukan seperti kita sakit demam, kita sesema, kita boleh pergi ambil ubat. Dia melibatkan urutan DNA yang kesilapan urutan DNA tadi secara rawak, secara spontan tadi yang tersusun yang menyebabkan berlaku penyakit dini. Okey, dan kita tahu juga bahawa pada keadaan fetus di dalam uterus tadi yang dikenali sebagai teknik ultrabunyi untuk memastikan keadaan fetus yang lebih selamat. So maksudnya apabila orang ibu mengandung tadi, dia nak membuat pemeriksaan pada kandungannya tadi, dia akan lihat pada sel fetus tadi, agaknya bagaimana keadaan sel fetus tadi, adakah berlaku penyakit gangguan gen. Okey, walau bagaimanapun kaedah amniocentesis ini kita jalankan hanya untuk mengesan seawal
minggu ke-15 hingga minggu ke-20 kehamilan. Okey. Sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan ya Sean. Ya. Okey, kalau Sean boleh tengok di sebelah situ, saya ada sesuatu untuk Sean yang ini. supaya Sean boleh padamkan bagaimanakah kaedah aminosintesis ini daripada peringkat permulaan iaitu kaedahnya sampai pada kita dapat mengenal pasti berlakunya penyakit gangguan janin ini. Okey. Okey, kalau Sean tengok pada slide dan pada kedudukan gambar rajah di sebelah Sean tu. Okey, saya ada letakkan di manakah kedudukan atau langkah-langkah bagaimana kaedah ini dijalankan. Okey, kita ada yang pertama berkenaan dengan Sean boleh tengok di depan Sean tu ada di bawah tu ada yang ini berkenaan dengan itu. Okey, jawapan-jawapannya. Kita nak uji Sean hari ini untuk mengenal pasti bagaimanakah kaedah ini dijalankan. Okey, Sean boleh lekatkan yang mana agaknya sebab kita nak uji Sean. Okey, bagaimana kaedah-kaedah ini dijalankan satu persatu mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Sean boleh ambil daripada jawapan itu dan lekatkan pada langkah yang pertama sehingga langkah yang keempat. Okey, cikgu, saya cuba ya. Murid-murid di rumah pun boleh cuba di rumah agak-agaknya yang mana satu. Okey, kita mulakan dengan langkah yang pertama. Agak-agaknya Sean rasa yang mana? Boleh ambil jawapan itu dan boleh lekatkan pada board tadi. Saya rasa sebab langkah yang pertama tu disebabkan cuba tengok pada gambar aja tu. Jadi jarum tu saya nampak dah ada jarum tu. Dicucuk masuk mungkin untuk mendapatkan DNA ataupun benda alih yang mengandungi DNA tersebut lah. Saya rasa ini jawapan dia. Jarum akan dimasukkan kejap ya. Jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Okey, itu jawapan Sean yang pertama. Yang kedua pula saya rasa lepas dah dapat ni selepas pada jarum dah dimasukkan tadi. Yang ini benda alih amnion yang mengandungi sel fetus yang terampai diekstrak keluar. Betul. Dah kalau cucuk takkan nak biarkan ni Sean. Mesti dia dibawa keluar Sean. Betul. Alright, kita tengok dulu jawapan Sean tu betul ke tidak dengan jawapan sebenar. Baik. So kita tengok yang ketiga Sean. Apa ke yang ketiga? Yang ketiga saya rasa adalah ini. Lepas kita dah ekstrak ataupun keluarkan benda alih amnion tu. Saya rasa yang ini benda alih amnion ni kemudiannya diemparkan untuk mengasingkan benda alih amnion mengasingkan benda alih amnion dengan sel fetus. Dan jawapan Sean yang keempat. Keempat pula yang ini. Apakah langkah yang keempat? Yang ni yang tinggal yang ni sahaja So, kita ada sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan kariotip. Ini jawapan saya ini jawapan Sean Alright. Kita tengok juga jawapan murid-murid di rumah. Murid-murid di rumah boleh semak betul ke tidak jawapan Sean tadi. So kita semak betul ke tidak yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Sean rasa macam mana? Betul semua ke? Saya rasa saya agak confident dengan jawapan saya. Confident betul semua? Betul. Kita tengok satu persatu yang pertama kita tengok. Betul, jarum dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Tengok pada gambar rajah tadi, murid-murid pun boleh nampak ada jarum yang masuk melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Yang kedua, kita ada benda alih amnion tadi mengandungi sel fetus terampai diekstrak keluar. Maksudnya dah di jarum dimasukkan tadi. So kita tarik jarum tadi, kita dapatkan cecair amnion tadi. Atau benda alih amnion tadi. Jawapan Sean yang kedua pun betul. Tahniah Sean. Kita tengok yang ketiga dan yang keempat Murid-murid di rumah macam mana? Pasti pun sama juga kot. Mesti betul yang ketiga kita ada benda alih amnion ini kemudian diemparkan untuk mengasingkan benda alih amnion dan sel fetus. Yang diemparkan itu tadi kita gunakan satu mesin, nama dia adalah chromatography. TLC, thin layer chromatography. Kita emparkan supaya dia mendap. Dia mendap. Bila dia mendap ke bawah, baru kita pergi yang ketiga iaitu yang keempat.
sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan keratin. So maksudnya kita dah dapat hasil dia tadi. Dah kita ambil cecair dia tadi atau bendali embryo tadi, kita masukkan, kita emparkan, kita suntik, kita keluarkan, kita emparkan dan kita akan dapat hasilnya tadi adalah sel fetus. Tahniah Sean. Terima kasih Gu. Saya Memang ada tepat markah jawapannya. untuk saya. Ada markah. Ada markah. Ada. Yang ini saya bagi 5/5. Walaupun jawapannya 4. Okey, terima kasih Cikgu. 5/5 Okey. Tahniah Sean. Okey, kita teruskan ya Sean. Ya. Okey, kita ada tayangan video bagaimana sel daripada sel fetus tadi, okey, kita akan jadikan dia sebagai bahan untuk penentuan keratin. Okey. Ini kaedah yang kedua. Tadi kaedah yang pertama Okey, kita tengok video ini. Okey, jom. Okey, kalau kita tengok pada video yang terpapar ini, iaitu kaedah yang sama digunakan, iaitu mengambil sampel daripada bendali M9 tadi. Ya. Okey, dimasukkan ke dalam, diemparkan, dimasuk dalam tabung uji, diemparkan. Okey. Okey, seterusnya kita nampak apabila berlakunya pengemparan tadi, ada mendakan yang ada di bawah tu, dia akan masukkan ke dalam piring Petri. Okey. Okey, dan piring Petri tadi kalau kita tengok ada beberapa bahan yang kita kenali sebagai kromosom. Okey, dalam campuran biochemical analysis ataupun bahan chemical tadi dicampur bersama untuk memastikan kedua-duanya adalah sebati. Okey. Okey, sebab dia sebati tadi kita nampak pada kromosom analisis tadi kedudukannya nampak lebih jelas apabila kita buat untuk proses menggunakan mikroskop. Okey. Okey. So kalau kita tengok juga di sini bahawa proses ini berlaku mengambil masa yang agak lama kerana kita nak mengemparkan ataupun kita nak emparkan untuk menghasilkan sampel yang mendap itu juga mengambil masa. Ya. Okey. Apabila proses ini berlaku, maka kita akan bawa kepada bahagian makmal untuk dianalisis dan akan dilihat di bawah menggunakan mikroskop. Okey, saya akan tunjukkan kepada Sean bagaimana proses ini berlaku. Baik, Cikgu. Okey, so kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, kita akan tengok bagaimana sampel tadi diambil, okey, dan diletakkan daripada piring Petri tadi. Okey, kita ambil satu sampel di sini ya. Okey, kita ambil satu sampel. Okey, dan sampel tadi kita akan letak pada bahagian sisip kaca. Okey. Okey, sampel tadi kita anggapkan tu datangnya daripada dalam tabung uji yang telah kita emparkan. So kita ambil sampel, kita curahkan, kita betulkan kedudukan dia. So kita letak di bawah mikroskop cahaya. Okey. Okey, mikroskop cahaya tadi kita gunakan cahaya padanya. Okey, kita letak pada bahagian kanta dia. Ya, Cikgu. Okey, laraskan kanta. Okey. Sean pun boleh cuba. Okey, boleh Sean boleh pakai sarung boleh tangan pakai dulu. sarung tangan dulu. So kita ambil satu sampel lagi. Okey, untuk Sean. Okey, Sean boleh gunakan untuk lihat di bawah mikroskop cahaya. Okey. Apakah hasilnya? Baik, Cikgu. Okey, silakan. Okey. Okey, jom. Okey, silakan Okey. Okey, kita letak sebelum tu dah on mikroskop. Belum lagi. Sudah. Dah ada cahaya ya. Okey, so kita letak di bawah sisipan kaca tadi, di bawah pelat pemegang dia. Okey, dan kita boleh laraskan kedudukan. Okey, dalam mikroskop ni kita tengok bagaimana kedudukan ni kita boleh laras. Dia boleh naik turun. Keadaan macam mana yang lebih nampak lebih jelas. Okey, murid-murid di rumah pun boleh tengok di sini bagaimana mikroskop ni dapat kita ada kuasa-kuasa yang berbeza di antara mikroskop tadi. Kita boleh laras mengikut keadaan. Okey. So kita tengok apa yang ada pada slide ini. Kalau kita perhatikan ada gambaran yang menunjukkan bahawa ada yang kita lihat Okey, kalau kita tengok pada slide ini, Sean boleh tengok pada slide. Ya, Cikgu. Okey, keratin yang dihasilkan tadi adalah daripada kaedah ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Daripada keadaan fetus tadi kita bawa keluar. Okey, kita bawa keluar dan kita akan tengok adakah berlaku sebarang keabnormalan pada kromosom tadi. Baik. Okey, hari ini
kita boleh mengesan lebih awal bagaimana penyakit gangguan jan ini berlaku. Rasa-rasanya kalau kita tengok pada gambar rajah ini, dia lebih tersusun lah, iaitu daripada sampel fetus yang kita ambil tadi. Ya. Okey. Diinkubasi selama 2 atau 3 hari. Itu saya bagi tahu Sean lebih awal. Proses ini bukan boleh dijalankan dalam masa yang singkat. Okey. So mengambil masa selama 2 atau 3 hari untuk diinkubasikan dia. Okey. Okey. Dan penggunaan bahan kimia, sel dipindahkan, dan sel tadi dipindahkan di bawah sisip kaca ataupun macam tadi lah kaca untuk mengesan bahan kita tadi tu. Okey. Letakkan di atas sisip kaca tadi, dan kita akan tengok di bawah mikroskop cahaya. Okey. Alright. So gambar kromosom yang dipotong, yang disusun membentuk chiral tip tadi akan digunakan untuk mengesan sama ada ke keabnormalan pada sel fetus yang kita ambil melalui kaedah amniocentesis tadi. So maksudnya kita boleh kesan daripada bayi lagi, Sean. Macam ada ke? Jika ada, kita boleh membuat persiapan lebih awal. Sama ada kita boleh rujuk kepada pakar yang terlibat bagaimana untuk menyelesaikan penyakit gangguan jan. Okey, cikgu. Right? Okey. So dalam aplikasi genetik ini, di mana dia meningkatkan kualiti kehidupan kita. Sebab kita tahu bila berlakunya penyakit gangguan jan ini, dia akan memberikan kesan kepada kehidupan kita. So bagaimana kita nak meningkatkannya? Iaitu penyidikan genetik dijalankan dalam pelbagai bidang untuk manfaat manusia seperti kita lah. Antara penyidikan genetik yang dapat meningkatkan kualiti seperti kita ada sains forensik, kita ada terapi gen dan ginekologi genetik. Seterusnya kita tengok sikit berkenaan dengan sains forensik. Mungkin ada murid-murid di rumah yang berminat berkenaan dengan sains forensik, iaitu satu bidang sains yang menjalankan kajian tentang penyiasatan jenayah, mengenal pasti, mengesahkan kronologi suatu kejadian berdasarkan bukti-bukti saintifik yang diperolehi. So maksudnya daripada kaedah yang kita jalankan tadi, kita boleh aplikasikannya untuk mengesan jika berlakunya proses penyiasatan jenayah. Ada jenayah yang melibatkan penyakit gangguan jan ini, ataupun ada yang menyebabkan jenayah pembunuhan atau sebagainya. Sains forensik ini adalah bertujuan untuk memberikan bukti-bukti saintifik yang diperolehi. Boleh digunakan di mahkamah, Syah. Sains forensik memainkan peranan penting dalam sistem perundangan, menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Dan semasa siasatan dijalankan, bukti dikumpulkan di tempat kejadian atau daripada seorang yang terlibat, dianalisis di makmal seperti kita buat tadi. Kemudian keputusan analisis ini dibentangkan di mahkamah. Kita ada terapi gen. Iaitu teknik masih dalam peringkat eksperimen, Sean. Iaitu membaiki ada berlaku gen mutant ataupun tak abnormal macam tadi tu. Yang menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, hemofilia dan anemia sesabit. Teknik ini dijalankan dengan menyisipkan genoma ke dalam sel atau tisu badan pesakit untuk menggantikan gen yang rosak. Kalau di sini, kalau kita nampak pada gambar rajah ni, ada bagaimana kita nak mengeluarkan sel stem daripada badan kita, daripada pesakit tadi, dan dimasukkan ke dalam virus yang termodifikasi. Dan virus tadi akan berubah secara genetik untuk menghasilkan protein dan hormon yang kita perlukan. So maksudnya pada masa yang sama kita dapat mengubah sedikit penyakit gangguan jan tadi. Walaupun kita tahu kita gunakan mikroorganisma, virus untuk membantu kita. Dan yang terakhir kita ada ginekologi genetik. Ini pastinya kita tahu, iaitu bagaimana dalam penentuan salah silah atau susu galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Dan kita tahu bahawa mungkin kita sebelum ni kita tak tahu keturunan kita adakah ada penyakit gangguan genetik ataupun penyakit gangguan jan tadi. Ada ke? Kalau ada, so kita boleh tentukan melalui ginekologi genetik.
So seterusnya kita rasa ujian DNA yang kita jalankan ini sekurang-kurangnya dapat membantu untuk mengetahui lebih awal penyakit gangguan jen tadi dan juga bagaimana untuk menentukan adakah dia punya berlakunya penyakit ini dapat dikesan, dapat membantu untuk mengelakkan dia lebih teruk pada masa yang akan datang. Itulah dia aplikasi yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Okay. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Roslan dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Bel. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita teruskan. Okey, kita teruskan Sean. Ya. Okey, kita tengok apakah teknologi kejuruteraan genetik. Okey. Okey, apa yang kita tahu bahawa kejuruteraan genetik ni ialah suatu istilah yang kita gunakan dalam pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okey, dia melibatkan kejuruteraan genetik yang telah diperkenalkan sekitar tahun 1971 hingga 1973 dan dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Okey, kejuruteraan genetik biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan. Okey, ataupun satu lagi iaitu organisma termodifikasi genetik. Okey, dan juga melibatkan terapi gen. Okey, teknologi DNA rekombinan ini merupakan teknologi di mana untuk menggabungkan dua jenis spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik baru. Ya. Okey, sebagai contoh kita gunakan DNA tumbuhan, kita komunikasikan dia dengan DNA bakteria atau DNA manusia, dikomunikasikan dengan DNA daripada kulat untuk mencipta DNA hybrid. DNA pun ada hybrid, Sean. Ya. Wah, hebat. Okey, teknologi DNA rekombinan ini contoh yang terperinci adalah seperti kita menghasilkan insulin manusia melalui bakteria. Okey, sebenarnya penghasilan insulin manusia melalui bakteria ini merupakan satu industri dia sekarang. Sebab kita tahu bahawa keperluan insulin untuk manusia sekarang adalah semakin meningkat disebabkan oleh pertambahan penyakit-penyakit yang ada pada zaman sekarang lah. Okey, dan penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang mengidap penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis. So nak tahu tak bagaimana agaknya kita buat DNA rekombinan ni? Macam mana? Okey, kita tengok di sini berkenaan dengan bagaimana proses DNA rekombinan dijalankan, iaitu kita tengok yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Okey. Tetap hari ini saya nak uji Sean. Okey. Boleh je nak uji Sean sebab kita tahu berdasarkan gambar rajah ni Sean pun boleh tengok agak-agaknya yang mana satu agaknya proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga dan proses yang keempat serta yang kelima. Baik, Cikgu. Okey, kita tengok Okey, di depan Sean sekarang ada proses-proses yang berlaku bagaimana DNA rekombinan ini dijalankan. Okey. Saya cuba, Cikgu. Okey, cuba. Okey, kita yang tengok yang pertama. Saya nampak dia macam ni, enzim pemotong. Jadi yang ni saya rasa berdasarkan jawapan yang telah boleh tunjuk disediakan kepada murid-murid kita di rumah. Ni, saya buka terus, Cikgu. Yang mana satu? Agaknya? Yang ini, Cikgu. Iaitu? DNA dipotong. DNA dipotong. Menggunakan enzim pemotong. Okey, baik. Yang kedua pula adalah di sini di mana ada DNA plasmid. DNA plasmid. Okey, kita tengok DNA plasmid. Inilah kata kuncinya, DNA plasmid terdapat pada jawapan yang kedua ataupun langkah yang kedua, iaitu DNA plasmid dipotong. Dipotong menggunakan
menggunakan enzim pemotong. Enzim pemotong. Ya. Okey, tak apa John. Okey. Okey, macam ni lah. Alright. Okey, baik. Alright. Yang ketiga pula di sini, Ego. Kita bakteria gunakan rekombinan. rekombinan Ini dia, Ego, sebab Alright. kata kunci dah ada kat Kata sana. kunci dah ada ya. Ya. Alright. Okey, Okey, saya yang dekatkan ketiga DNA rekombinan. Okey, dimasukkan ke dalam sel bakteria. Baik. Okey, kita pergi yang keempat Sean. Yang keempat pula, Okey, ada taki penampaian tu. Okey. Itu dah sebagai clue tu. Dah jumpa dah, Dah Ego. dari clue ya. Okey, di sini. Okey. Iaitu bakteria rekombinan tadi. Okey, dimasukkan di dalam tangki penampaian. Dan yang terakhir Okey, dah dan yang ada lagi. terakhir iaitu pasti kita nampak dah ada clue juga, iaitu berlakunya proses pengekstrakan dan penulinan insulin manusia. Wah, kita semak dengan jawapan. Murid-murid juga boleh semak. Baik. Betul? Wow. Betul lagi. Kelima-limanya betul. Tahniah Sean. Tambah lagi 5. 10 pun 10 untuk Sean. Tahniah Sean. Alright, tahniah. Tepat sekali jawapan Sean Okey, murid-murid juga di rumah boleh scan ada QR code untuk video bagaimana teknologi DNA rekombinan dijalankan. Tapi kita nampak pada video ini bagaimana proses yang realiti berlaku. DNA rekombinan. Okey, kita tengok pada video yang kita dah sediakan. Okey, kalau kita tengok pada sini ada berlaku keadaan pemotongan pada DNA tadi. Okey. Menggunakan enzim pemotong. Okey, dan gen insulin manusia tadi dipotong juga kepada beberapa peringkat. Okey, dan terusnya dia akan bergabung dengan DNA yang telah kita potong pada awal tadi. Okey, ataupun kita panggil dia plasmid diisolasi menggunakan enzim ligase. Okey, plasmid tadi disisipkan dengan gen insulin. Okey, dan plasmid yang telah direkombinan dengan gen insulin tadi akan dimasukkan ke dalam bakteria rekombinan. Okey, ditumbuhkan di dalam medium tumbuh bersama dengan bakteria E. coli. Okey, dan bakteria ini akan ditumbuhkan disimpan di dalam tangki penampaian. Kultur bakteria yang positif ini akan menghasilkan insulin, dan insulin yang telah dipurifikasi telah dihasilkan. Sangat mudah dan sangat singkat masanya yang diambil. So ini salah satu daripadanya untuk teknologi rekombinan. Yang kedua, kita ada organisma termodifikasi genetik GMO. Selain daripada kita menghasilkan insulin tadi melalui DNA rekombinan, kita ada yang kedua iaitu organisma termodifikasi genetik GMO. Iaitu singkatannya adalah genetically modified organism. Mengubah suai tumbuhan dan haiwan, bakteria serta virus. Okey, secara genetik, Sean. Okey, dan kita tahu teknologi ini menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza, malahan boleh dilakukan dengan menggunakan gen haiwan dan gen tanaman, gen bakteria untuk menghasilkan organisma termodifikasi genetik GMO. Dengan ciri baru, tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Secara tradisional tak boleh jadi. So kita kena lakukan proses GMO tadi. Okey, dan yang akhir sekali kita ada organisma termodifikasi ini adalah berkait dengan bagaimana dia mengandungi perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial. Kita tahu bahawa kualiti komersial ini adalah penting apabila tumbuhan tadi dulu 2 tahun, 3 tahun baru kita dapat hasil. Sekarang ni tak sampai setahun pun kita dah dapat hasil. So itu adalah salah satu daripada kelebihan daripada organisma termodifikasi genetik ataupun GMO tadi. Okey, terima kasih Ibu. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Okey.
Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 4. Baiklah Cikgu Roslan, apa yang kita akan belajar sekarang, Cikgu? Okey, kita akan tengok bagaimanakah penyakit gangguan gen tadi, daripada DNA tadi yang kita belajar, daripada apa yang kita faham berkenaan dengan kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia. Okey, sebab kita tahu bahawa penyelidikan genetik ini adalah merupakan salah satu daripada teknik yang digunakan untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam bidang perubatan dan pertanian. Okey, contoh kalau kita ada penyakit yang berkaitan dengan gangguan gen tadi, kita mesti merujuk kepada pakar yang berkaitan supaya kita dapat kesan lebih awal. Kita tahu bahawa kita ada beberapa kaedah teknologi yang begitu canggih buat masa sekarang, di mana kita seawal daripada di dalam sebelum dilahirkan, daripada fetus tadi kita dah boleh kesan. Adakah berlaku keabnormalan kepada gen tadi? Dan kita juga tahu bahawa terdapat beberapa kebaikan dan keburukan dalam penyelidikan genetik yang timbul disebabkan sifat manusia. Dan kita tahu kelebihan iaitu kita dapat mengesan lebih awal berkait dengan penyakit genetik, dan juga kita tahu ada berlakunya keburukan dalam penyelidikan ini. Mungkin dari segi etikanya kita kena berhati-hati bagaimana dia melibatkan daripada segi amalan agama masing-masing, bagaimana penyelidikan genetik ini dapat ditunjukkan. Dan saya rasa hari ini kita dah meliputi seluruh bahagian daripada berkaitan dengan kita nak mengetahui penyakit gangguan gen. Kita tahu bagaimana apakah kaedah yang digunakan untuk mengetahui lebih awal atau mengesan lebih awal berkaitan dengan penyakit gangguan gen tadi. Ada dua kaedah. Aminostasis dan juga keratik. Dan juga kita tahu apakah teknologi yang terkini, bagaimana kelebihan yang kita ada untuk menggunakan dalam penyelidikan genetik ini membantu kita untuk menghasilkan contoh tadi insulin untuk kegunaan kita semua, untuk kegunaan manusia, di mana untuk mengelakkan penyakit diabetes mellitus. Dan saya rasa juga kita juga perlu tahu bahawa kesan daripada penyelidikan ini sebenarnya dia akan memberikan kesan jangka masa yang panjang. Betul. Terima kasih Cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pula prestasi saya keseluruhan pembelajaran kita, Cikgu? Prestasi Sean hari ini sangat membanggakan. Sangat membanggakan kerana Sean telah berjaya mendapat 10 per 10 markah. Terima kasih Cikgu atas panduan Cikgu juga, dan kepada mereka yang menonton juga, ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Kepada semua murid-murid di rumah, boleh dapat latihan pengukuhan di Portal Delima. Boleh dapatkan maklumat-maklumat terkini daripada Portal Delima tersebut untuk digunakan di dalam pembelajaran di rumah dan juga di sekolah. Terima kasih sekali lagi Cikgu Roslan, dan juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Bel, dan kepada anda semua, kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye. Didik TV KPM